warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pada hari ini dengan taufik dan inayah daripada Allah pada kata muhasyi awil wad'i, membahaskan masih berkaitan dengan hukum syarak, iaitu kalam syarih. Fal hukmu syar'iyyu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Qawluhu awil wad'i. Perkataan musannif itu ma'tufun awil wad'i, ma'tufun ala talab. Dia ma'tuf di atas talab. Mana? Bit talabi awil ibahati awil wad'i. Jadi wad'i ini ma'tuf pada at-talab. Diatah di situ Li'anna al-ma'ati, kenapa diataf kepada yang mula-mula? Nampak? Kenapa tidak diataf kepada yang sebelum itu ibahah? Dia kata li'anna, ni kaedah dia. Li'anna al-ma'atifa idza lam takun biharfin murattabin, kerana yang diataf, kalimah-kalimah yang diataf, jika tidak dengan huruf yang murattab, huruf yang ikut turutan. Kalau contohnya ja'a Zaidun fa Amrun fa Aliyun fa Qasimun fa Ahmad. Itu makna satu-satu tu. Kalau huruf atah itu bukan dengan huruf yang murattab. Ja'a Zaidun thumma Amrun thumma Qasim thumma Ahmadu thumma Hashim contohnya. Jadi itu kalau bukan dengan huruf yang murattab yang ada turutan, maka pada hukumnya segala yang diataf itu takunu ma'tufatan alal awal. Dia akan diataf kepada kalimah yang pertama. Jadi di sini walaupun bil talabi awil libaha awil wad'i. Wad'i ni dia ataf pada hak mula-mula. Dia tidak ataf pada yang sebelumnya. Jelas ya? Itu kaedah lah bagaimana kita nak i'rab ataf ni, ma'tuf ni macam mana kita nak i'rab. Biasanya kita akan ataf pada yang mula-mula. Kalau dia bukan huruf yang menunjukkan tertib dan juga susunan bi khilafi ma idza kanat bi harfin murattabin. Lainlah kalau ma'atif itu dengan huruf yang murattab. Fa inna kulla wahidin ala ma yali. Maka sesungguhnya setiap satunya di atas apa yang mengiringinya. Makna kita kata ja'a Zaidun fa Amrun fa Ahmadu. Ahmad tu ataf pada sebelumnya lah. Amar. Jadi dia ataf pada yang sebelumnya, bukan pada yang pertama. Okey. Itu mudah dalam bab-bab nahwu Au ma'tufun 'alal ibahah. Atau dikata boleh juga kita kata awil wad'i itu ma'tuf di atas ibahah. Kita tak ataf pada yang pertama, kita ataf pada yang sebelumnya, ibahah. Kenapa? Lima bainahuma, kerana ada di antara keduanya itu, antara al-wad'i wa ibahah, minal munasabah, ada kemunasabahan. Kok mana munasabah? Fi anna kullam minhuma, bahawa setiap satu daripadanya laisa bil talabin, dia bukan tuntut. Jadi dia munasabahnya wad'i dengan ibahah tu bukan tuntutan. Nampak tak? Jadi
munasabah juga kita atafkan kepada ibahah. Kerana talak itu bukan tutup. Ibahah pun bukan tutup. Afwan. Kerana wad'i itu bukan tutup. Ibahah pun bukan tutup. Jadi itu khilaf pada di manakah ma'tuf alaih. Diataf kepada yang mana. Wa taqdiru ala kullin. Dan takdir atas tiap-tiap manalah. Sama ada nak ataf pada mula-mula atau sebelumnya. Takdir kalam macam mana? Awil khitab. Awil khitabu. Khitabullah al-muta'alliku bi af'alil mukallafin bil talabi kan? Awil khitabul mutalabbisu. Jadi takdirnya awil khitabul mutalabbisu bil wad'i. Khitab yang bersekali dengan wada'. Ai bil khitabil muta'alliq bija'li syai', iaitu khitab yang berkait dengan bija'li syai'i sababan ila akhirih. Ja'li syai'i sababan li syai'in au syartan lahu au mani'an anhu ila akhirih lah. Jadi wad'i itu apa? Ai ni dia ditafsirkan kepada bil wad'i. Ai bil khitabil muta'alliq bija'li, dengan menjadikan syai'i sababan, bija'li syai'i sababan ila akhirih. Okey. Kita letakkan makna ba tu ba lil mulabasah kan. Bil wad'i dia terjemuh dengan al mutalabbis kan. Itu kok mana itu? Macam mana aspek mulabasah yang berlaku pada ba tersebut. Itu dia kata min mulabasatil jinsi li naw'ihi. Itu dari segi dia berserta atau bersepakainya jenis, bersepakainya jenis bagi nauk dia. Apa dia? Jenis khitab. Jenis khitab, dalam khitab itu ada nauk. Khitab itu banyak, ada khitab bil talab, ada khitab bil ibahah, ada khitab bil wad'i. Jadi ba itu masuk pada wad'i, maka itu mulabasah jins li nau'ihi. Boleh? Kerana menyerta dan bersekalinya jenis bagi nauknya. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Ini sebut dah sebelum ni lah. Okey. Kemudian isu lain pula, wa'tu ridha, dan dibuat bangkangan al-ityanu bi au. Dibuat bangkangan i'tirad, mendatangkan syarih dengan au. Dia kata al bil wad'i awil ibahah au al wad'i, au bil wad'i kan. Jadi buat datang bi au fi hadza, pada ini, fi hadza ta'rif, pada ta'rif ini, min wajhain, i'tiradnya daripada dua wajah. Maka sekarang ni Muhasyi bawa datang isu kenapa syarih buat datang dengan au pada ta'rif. Daripada dua aspek i'tirad tu, min wajhain ni, daripada dua jalan. Al-awwalu, yang pertama, annaha lisyakki. Au ni lisyak. Al-muqtadi, yang memberi faham lil ibham, bagi ibham. Ibham ni makna kesamaran. Ibham tak tentulah kesamaran. Saya makan nasi atau roti. Nampak tak? Jadi tak tentu mana satu ni. Jadi ibham. Au dia datang dengan makna syak, yang memberi faham kepada ibham, ketidaktentuan. Wa dzalika la yunasibu fi maqami ta'rif, dan demikian itu tidak munasabah pada perbicaraan ta'rif. Bila bicara ta'rif, itu tak sesuai. Okay. Itu tidak sesuai. Bagaimana kita sebut dah sebelum ni, berkaitan berkaitan dengan syarat had kan. Berkaitan dengan syarat had. Okey. Jadi kata Muhasyi lagi, kenapa la yunasibu fi maqami, tidak munasabah pada perbicaraan tentang ta'rif. Idzil maqsudu minhu, kerana maksud daripada ta'rif itu al-bayanu, ialah nak menerang. Maksud ta'rif ni nak mengenalkan, menerang dan mengenalkan. Bila datang au ni syak.
Jadi syak bukan terang, dia membawa kepada kesamaran. Itu wajah yang pertama. Wa ujiba, dan dijawab bi annaha litanwi' au itu litanwi'. Bukan au dengan lisyak, bukan makna au dengan makna syak, tapi untuk menyatakan nau, au untuk menyatakan nau, ada tanwi'. Makna sama ada macam ni ataupun macam ni. Bukan makna salah satu, tak. Semua sekali, cuma au didatang untuk menunjukkan adanya nau'. Okey. Contoh, ka qaulika al-adadu, seperti perkataan kau, imma zaujun au fardun. Bilangan itu sama ada yang ganjil, bukan, yang genap ataupun ganjil. Zaujun tu yang genap, fardun ganjil. Jadi bilangan tu sama ada dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi adakah syak? Bukan, syak itu nak menyatakan tak lari bilangan itu sama ada dua. Dia tak ganjil, dia genap. Jadi apa maksud di sini bila kata au dengan litanwi'? Ai, jadilah maksud dia al-hukmu syar'iyyu yatanawwa'u ila hadhil anwa'i kama marra. Bahawa hukum syarak itu terbahagi kepada jenis-jenis ini sebagaimana telah lalu. Athani, yang kedua, annaha mushtarakatun, bahawa au ni lafaz mushtarakah. Au ini mushtarakatun baina ma'anin. Dia diisytirak di antara banyak makna. Jadi au itu ada banyak makna. Au itu lafaz mushtarak. Annaha anna au. Ni kembali kepada au. Annaha ay anna au itu mushtarakah. Dia itu bersekutu di antara makna-makna yang banyak. Dia ada banyak makna. Wal mushtarak, maka lafaz mushtarak la yaqa'u fil had. Sepatutnya tidak berlaku, tidak ada dalam had, dalam ta'rif. Ta'rif dengan had tak patut ada lafaz mushtarak. Sebab lafaz mushtarak ni dia tak akan jadi jelas. Benda mushtarak ni banyak makna kan. Ta'rif tujuannya nak menerang. Bila nak mushtarak, dia tak jadi jelas lah. Jadi masih keliru, masih ada ibham. Okay. Itu wajah yang kedua. Wa ujiba, dan dijawab bi anna kullan minal mushtaraki wal majazi, bahawa setiap daripada lafaz mushtarak dan majaz yajuzu dukhuluhu fihi ay fil had. Boleh kita masukkan dalam had, idza masuk dalam ta'rif, idza dalla siyaqu awil qara'inu ala ta'yinil majazi awil mushtarak. Jika menunjukkan oleh siyak, konteks. Siyak ini konteks ayat. Qara'in, dalil-dalil atau qarinah. Bukti-bukti yang menentukan majaz dan mushtarak tersebut. Jadi muhasyi kita kata, boleh masuk lafaz mushtarak atau lafaz majaz dalam ta'rif. Tapi jika boleh, sebab apa? Kalau ada konteks ayat tu dapat faham. Mushtarak lafaznya banyak. Hak mana tertentu pada ta'rif ini? Majaz dalam ta'rif ni apa yang dimaksudkan? Kalau ada konteks ayat dapat menentukan atau qara'in, dalil-dalil, bukti-bukti, maka boleh saja dia masuk dalam ta'rif. Wa qarinatul hali, dan qarinah hal. Bukti hal, iaitu bukti konteks ataupun percakapan sini. Hak berkaitan au di sinilah. Qarinatul hal huna zahiratun, zahir di sini. Qarinah hal, keadaan ta'rif yang ada ni, situasi percakapan ni, zahir sini menunjukkan fi annaha, bahawa au itu litanwi', memberi makna tanwi', pembahagian jenis-jenis dan nau'. Okey, habis. Qauluhu lahuma awil wad'i lahuma, kan, ataupun wada' bagi kedua-duanya. Ai lit talabi awil ibahah. Jadi wada' bagi siapa? Bagi keduanya, iaitu bagi tuntut dan bagi keharusan. Okey, habis. Jadi huma tu kembali pada talak dengan ibahah lah. Arafa ba'duhum, telah mentakrifkan sebahagian ulama al-wad'a. Wada' itu sebahagian ulama mentakrifkan dengan bi annahu nasbu syari'i.
bahawa menjadikan oleh syari'. Nasbu ni meletakkan oleh syari'. Ai ja'lu. Jadi nasbu maksud ja'lu lah. Menjadikan oleh syari' ja'luhu asyai'ah. Sesuatu itu sababan. Syari' menjadikan sesuatu itu sebab au syartan ataupun syarat au mani'an ataupun mani'. Itu ta'rif pada apa itu wad'i. Wad'i ialah ja'lu syari'i syai'an sababan au syartan au mani'an. Menjadikan oleh syari' sesuatu itu menjadi sebab, syarat ataupun mani'. Contoh, kaja'li zawali sababan, seperti menjadikan zawal, gelincir matahari itu sabab. Sabab li wujubi zuhri, wajib sembahyang zuhur. Dah, pada firman Allah Ta'ala, aqimis salata liduluki syams. Dirikan sembahyang bila gelincir matahari. Jadi, duluki syam, ai zawaluha itu sebab kepada wajib sembahyang zuhur. Wal wudu'i, ai waja'lil wudu'i syartan li ibahati salah, dan syarak menjadikan wudu itu syarat bagi bagi keharusan, makna kesahihan sembahyang. Ada wudu baru sah sembahyang, baru boleh sembahyang. Okey. Jadi syarat kepada ibahati salah. Wal haidhi, dan syari' menjadikan haid mani'an min wujubiha, penghalang daripada wajib sembahyang. Bila ada haid, dia menghalang wajib sembahyang. Okey. Kalau ikutnya menghalang sembahyang terus tak apa dah. Nak kata menghalang wajib kan dah wajib sunat kan. Dah boleh iktiraf pula situlah. Tapi mafhum lah wajib sembahyang. Makna bukan makna haid itu menghalang dari wajib sembahyang. Dengan maksud dihalang wajib je, sunat dak halang. Harus dak halang. Bukanlah. Tu kalau kena buat hasyiah lain pula. Hasyiah atas hasyiah pula. Iktiraf kalam hasyi. Tapi maklum dah bahawa mani'an minas salah. Dia menghalang kepada sembahyang tu sendiri. Maknanya tak sah sembahyang, tidak sah dan tidak diterima langsung sembahyang apabila ada haid. Okey. Wa'tu ridha, dan dibangkangkan ke atasnya itu. Dibangkang pula bi anna zahirahu, bahawa zahir zahir daripada ta'rif annahu laisa naw'an minal khitabi, bahawa wada' itu bukan satu nau' daripada khitab. Dibuat i'tiraf pula di atas mengatakan bahawa awil wad'i tadi kan, wad'i lahuma, bahawa zahirnya bahawa wada' itu bukan al-wad'i, bukan satu jenis, bukan satu nau' daripada khitab. Apa itu khitab? Kita maklum dah, ai al-kalamin nafsi, kalam nafsi. Sebab apa? Wa innama huwa sifatu fi'lin, hanya saja ia itu sifat perbuatan. Jadi wada' ni sifat kepada perbuatan. Nampak? Sifat kepada perbuatan. Jadi kan ja'lu syai' sababan, menjadi sesuatu sebab. Okey, jadi sebab itu panggil hukum wad'i, syarat itu hukum wad'i, mani' itu hukum wad'i. Jadi sebab, syarat dengan mani' itu sifat kepada perbuatan menjadikan. Nampak? Jadi hanya saja wada' itu sifat bagi perbuatan, dia sifat kepada perbuatan menjadikan sesuatu. Menjadikan sesuatu tu kalau tak ada dia, tak sah kata. Jadi sebab. Nampak tak? Jadi maka dia itu sifat kepada perbuatan. Kenapa? Li'annal ja'la hadithun. Kerana perbuatan menjadikan itu hadis baru. Walaysa kadzalika. Walhal khitab, yakni kalam nafsi itu tidak baharu. Ay laisal kalamun nafsi, laisal khitabu bimakna kalamin nafsi kadzalika ay bihadithin. Gitu takdir. Ada. Ay walaisa
al-khitab, khitab dengan maksud apa? Al-kalam an-nafsi bihadithin. Padahal kalam nafsi, khitab yang kita kata sini, khitab kalam nafsi kan. Kalam nafsi tidak baharu. Tapi kita kata hukum wadha' itu menjadikan sesuatu sebab. Tidakkah menjadikan itu perbuatan dan dia itu perbuatan yang baharu? Kok mana boleh kita letak wadha' dalam ta'rif hukum syarak? Pada hukum syarak tu khitab. Khitab Allah Ta'ala yang merujuk pada kalam nafsi. Itu dia punya iskal tu. Boleh nampak kan? لأن الجعل حادث وليس الخطاب بمعنى كلام النفس كذلك أي بحادث. Pada khitab kalam nafsi itu bukan baharu. Okay. Faqad qala, dan sungguhnya telah berkata As-Sayyid, yakni Sayyid Al-Jurjani lah. As-Sayyid Al-Jurjani kata apa? Al-hukmu, kata dia al-hukmu al-wad'iyyu huwa al-hukmu syar'iyyu alladhi la yadullu ala talabi wala ala takhir. Padahal telah berkata Sayyid Al-Jurjani, hukum wadha' itu ialah hukum syarak yang tidak menunjuk atas talab dan tidak di atas menunjuk atas tuntut dan tidak menunjuk atas beri pilih. Maka fakana, ada habis gitu, fakana haqqul ibarah, maka sepatutnya ibarat itu, haqqul ibarah maksudnya sepatutnya ibarat. Ta'bir musannif an yaqul, bahawa berkata ia, huwa khitabullah al-muta'alliqu bi ja'li syai'. Kena kata gitu lah. Iaitu khitab Allah Ta'ala yang berkait dengan menjadikan sesuatu sebab. Ila akhirih. Ai min haitsu ta'alluquhu, iaitu dari segi berta'alluqnya khitab itu bidzalika, dengannya. Dengan apa? Dengan menjadikan sesuatu sebab, syarat atau mani'. Jadi itu dia punya iskal, iraq dia tu. Hak ni, mana hak ni? Ni panjang ni, iraq di sini. Daripada sini sampai ke sini. Jawapannya wa ujiba, dan dijawab bi anna qarinatas siyaqi, bahawa bukti dan dalil konteks ayat, anna qarinatas siyaq wa ja'lal wad'i, dan menjadi wadha' itu, wa ma qablaha, dan sebelumnya, anwa'an, sebagai jenis, lil khitabi, jenis kepada khitab, kat taqsimi lahu, seperti taksim, menjadikan wadha' dan sebelumnya sebagai jenis kepada khitab itu, kat taqsimi lahu, seperti pembahagian kepada khitab, anna qarinata siyaq wa ja'ala wa ja'ala al-wad'i qablahu wa ja'ala al-wad'i wa ma qablahu anwa'an lil khitabi kat taqsimi lahu yufidu hadzal ma'na. Itu semua memberi makna ini. Jadi yufid tu dia khabar kepada anna, ujiba bi anna qarinah. Okay. Jadi anna qarinata, lepas tu ja'ala ma'tuf di atas dia tu, khabar anna mana? Yufidu, bahawa qarinah siyaq, iaitu konteks ayat, dan menjadi wadha' dan sebelumnya itu umpama nauk bagi khitab, seumpama pembahagian kepada khitab itu yufidu hadzal makna, itu memberi faedah kepada makna ini. Makna yang disebut dalam i'tirad tu lah. Maka i'tirad itu tidak warid. I'tirad itu tertolak lah. Kerana perbuatan itu telah menunjukkan kepada makna yang disebut, yang dikendaki dalam i'tirad tadi. Okey. Habis.
Wa ghayatul amri. Kita kata ghayatul amri makna khulasah ataupun penghujung perkara. Penghujung perkara makna secara khulasahnya, kesimpulannya, akhirnya. Ghayatul amri makna akhirnya annahu majazun. Bahawa itu majazun fit ta'rif. Bahawa menyebut wada' itu, nampak tak? Jadi apa nama ni, menyebut wada' itu iaitu berlaku majaz pada ta'rif. Gitulah kita katanya. Sebab secara hakikatnya tak kenalah ta'rif tersebut. Tapi boleh dibenarkan dengan maksud bahawa itu berlaku majaz fi ta'rif. Wala'allahu, dan boleh jadi, kata Syekh Muhashir kita, min itlaqil muta'allaq. Majaz kok mana tu? Majaz min itlaqil muta'allaq bi fathil lam. Baca dengan fathah lam. Muta'allaq. Dia berlaku majaz dengan cara mengitlaqkan muta'allaq. Tepat takluk. Apa dia itu? Ja'lu. Wahwal ja'lul madhkur. Iaitu menjadikan yang disebut. Ja'lu syai' sababan. Au syartan au mani'an. Tu kan? Menjadikan ja'lu yang tersebut itu alal muta'alliq. Menyebut apa nama ni, muta'allaq di atas muta'alliq. Muta'alliq bi kasriha, kasri lam. Apa itu muta'alliq? Wa huwal khitab. Khitab. Jadi khitab itu yang bertakluk dengan menjadikan. Nampak tak? Khitab itu muta'alliq, yang bergantung, yang berkait dengan apa? Dengan menjadikan muta'allaq. Maka wada' yang dengan makna ja'lu syai' tadi tu berlaku majaz ai min itlaqil muta'allaq wa ala wa iradati min itlaqi al muta'allaq ala al muta'alliq. Itlaq muta'allaq di atas muta'alliq. Nampak tak? Makna panggil wada' itu khitab juga. Boleh okey. Dan wa huwa sa'irun, dan itu harus. Sa'ir makna harus dalam bahasa Arab. Tidak ada masalah. Dibenarkan. Idza dalla siyaqu, jika menunjukkan oleh siyak konteks ayat, au qara'inul ahwal, ataupun bukti-bukti ahwal, keadaan ayat itulah. Samalah qara'inul ahwal, iaitu ada qarinah-qarinah pada ayat tersebut, ataupun konteks ayat siyak itu konteks ayat, au qara'inul ahwal, ada qarinah-qarinah, bukti-bukti yang menunjukkan pada makna demikian itu, ala ta'yinil majaz, atas yang menghendaki atau menentukan majaz, kama marra, sebagaimana telah lalu. Okey, habis. Wa takhsithu hadzal naw'i minal ahkami, maka mengkhususkan jenis ini daripada hukum, bismil wad'i, dengan nama wad'i. Kenapa kita namakan ja'lu syai' sababan au syartan au mani'an au sihatan au fasadan tu? Kenapa kita namakan itu wada'? Kenapa menamakan wada'? Katanya wa takhsisu hadzal naw'i minal ahkami bismil wad'i mahdus istilahin, semata-mata pengistilahan. Ulama letak istilah, namanya hukum wad'i. Nak namakan wada', perletakkan. Tak? Ikut ulama lah. Siapa hak buat, siapa hak dulu, dia berhak letak nama. Nampak? Siapa yang dah dulu, man sabaqa ilal falah, azah. Siapa yang dapat, dak pergi padang ragut dulu, boleh ke dia lah. Nampak? Jadi, ulama yang mula-mula letak, dinamakan hukum wada'. Kok mana? Ikut dia lah. Wa illa, jika tidak, maknanya kalau tidak kita kata semata istilah, fal ahkamu kulluha biwad'in. Tidakkah hukum-hukum semua sekali itu dengan peletakan Tuhan? Tidakkah wajib Tuhan letak? Al-wujub, Tuhan letak kan? Ijab. An-nadbu, Tuhan letak juga. Al-ibahah, Tuhan letak juga. Al-karahah, Tuhan letak. Dah sebab apa dinamakan hukum wada' tu semata-mata merujuk pada syarat mani' dengan sebab sihat dengan fasad itu. Nampak? Umat letak istilah dia lah. Istilah. Jadi kita yang baca dan juga nak masuk dalam medan ni kena pakai istilah ulama. Bukan kita reka istilah kita sendiri tau.
Sama lah makna perbincangan apa-apa tu kita kena berlaku dan berjalan atas istilah yang masyhur al-muta'araf yang dipakai dalam medan tersebut. Kalau kita nak buat istilah sendiri, kita buat sendirilah. Kita cari pengikut sendiri, buat mazhab sendiri, buat negeri sendiri. Nampak? Jadi maka itu kata mahdhu istilah. Wa illa fal ahkamu kulluha biwad'in. Biwad'i syar'i. Apa baca tanwin tu? Biwad'i syar'i lah maka semuanya dengan biwad'i syar'i, dengan perletakan syarak. Min haitsu ta'alluqati, dari segi ta'alluq tanjiziyah. Ta'alluq tanjiziyah. Jadi semua sekali perletakkan Tuhan dari segi benda itu sebagai dia ta'alluq tanjizi hadis, maka dia perletakkan Tuhan juga. Tapi ulama letak istilah kita pakai aja. Maka wala majala lil aqli wala lil adati, maka tidak ada ruang bagi akal dan adat fi syai'in min zalik, pada sesuatu pun pada demikian itu. Jadi hukum syarak ni hukum yang syarak yang letak. Dak, syarak letak. Hukum wadai, Tuhan yang wada', Tuhan yang letakkan. Hukum wadai itu Tuhan yang menjadikan ini sebab syarat dan seumpamanya. Akal dan adat tak boleh ikut suka-suka nak letak syarat manik yang tertentu. Okey. Sekarang dia akan ceritakan tentang apa yang disebut tentang hukum wadai ini terbahagi kepada 5 kan. Sebab, syarat, manik, sihah dengan butlan. Wasababu, takrif. Dia kata dengan takrif. Okey. Wasababu ma yalzamu min wujudihil wujudu. Sebab itu bermula sebab ialah perkara yang lazim dari adanya ia oleh ada. Al-wujudu ini jadi fa'il bagi yalzamu. Sebab apa yang lazim daripada ada sesuatu, ada dia. Bila ada satu lagi tu, ada hak dia. Wa min adamihi al-adam. Lazim daripada tak ada yang satu lagi tu, tak ada dia. Lidzatihi. Lidzatihi kerana lidzatihi melihat kepada dirinya sahaja. Lidzatihi. Tanpa melihat kepada hak lain lah. Lidzatihi makna melihat kepada dirinya saja. Contoh kita kata sebab apa? Sebab wajib semayang zuhur kan? Sebab wajib semayang zuhur. Itu gelincir matahari. Ada berlaku gelincir, berlakulah wajib zuhur. Tak ada gelincir, tak berlakulah semayang zuhur. Nampak tak? Jadi itu sebab. Fahuwa yu'athiru, dia memberi kesan bitarafil wujudi fil wujud. Dia memberi kesan dengan bahagian pada pihak tarafil wujud, pada pihak ada fil wujud. Bila ada satu lagi. Wa bi tarafi al-adami fil adam. Dan bagi pihak tiada pada tiada. Jadi kod wujud adanya sebab, maka ada musabab. Tak adanya sebab, tak adanya musabab. Itu dia memberi kesan pada kedua-dua taraf, dua bahagian. Yu'athiru fi tarafain. Memberi kesan kepada kedua-dua bahagian. At-taraful wujud wa taraful adam. Wal muradu bita'thir. Dia kata yu'athiru ni. Yang dimaksudkan bita'thir pada yu'athiru ni, al-iqtiran, iaitu menyertai. Penyertaan. La haqiqatuhu, bukan hakikat ta'thir. Bukan hakikat ta'thir. Dia kata sebab itu memberi kesan kan. Adakah sebab itu memberi kesan sungguh ti? Bukan hakikat sebab itu memberi kesan. Li'annal mu'athira huwallahu. Kerana yang memberi kesan pada hakikatnya Allah. Jadi maksud yu'athiru fil wujud, yu'athiru bi tarafil wujud fil wujud ni, memberi kesan ni maksud iqtiran. Semata-mata menyertai. Adanya dia, ada satu lagi. Ada? Bukan ia memberi kesan dengan maksud dia buat. Itu kerja Tuhan je tu. Okey, wa qauluna, dan perkataan kita lidzatihi. Kenapa kita kata juga? Lidzatihi ni. Lidzatihi. Disebut melihat kepada zat dirinya saja. Ini raji'un, kembali li jumlataini, kepada dua jumlah.
Ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Jadi li zatihi itu kembali pada dua. Ma yalzamu min wujudihi al-wujudu li zatihi wa yalzamu min adamihi al-adam li zatihi. Okey. Amal ula, adapun jumlah yang pertama, ay ma yalzamu min wujudihi al-wujud li dhatihi falil ihtirazi an khurujis sabab. Kerana nak buat ihtiraz, nak buat penjagaan daripada keluarnya sebab allazi qtarana yang menyertai bihi dengan sesuatu, menyertai dengannya mani'un. Nak mengeluarkan sebab yang disertai dengan mani'. Awin tafa minhu syartun atau ternafi daripadanya syarat. Kal haidhi seperti haid. Haid ni manik. Wal junun, junun syarat. Apa ni? Wal junun. Junun ni ternafi syarat akal. Junun ni ternafi syarat akal. Inda dukhulil waktu. Ketika masuk waktu. Okey. Ketika masuk waktu zuhur. Contohlah. Yakni berlaku sebab wajib semayang zuhur. Jadi melihat kepada masuk waktu zuhur sahaja, maka wajiblah sembahyang zuhur. Lizatihi. Kerana apa? Kerana melihat masuk waktu zuhur saja. Kenapa kena tulis, kena sebut lizatihi juga? Ihtiraz an khurujis sabab. Kerana nak mengeluarkan sebab yang kalau ada menyertainya oleh manik atau ternafi syarat. Contoh hik. Tu tidak termasuklah tu. Sebab tu kita qaid dengan lizatihi. Sebab kalau ada sebab tapi ada yang menyertainya manik atau ternafi syarat, waktu memang tak berlaku wujud. Contoh kal haidi, seperti haid. Masuk waktu tapi perempuan tu haid. Dah gitu. Sebab ada semayang tak ada. Sebab apa tak ada? Bukan kerana sebab masuk, tapi kerana ada menyertainya oleh manik, iaitu haid. Sebab masuk, sebab ada, iaitu gelincir matahari. Tapi tak boleh semayang. Sebab apa? Sebab gila. Syarat akal ternafi. Jadi ternafi tu padahal adanya gelincir. Kenapa tak ada semayang? Sebab menyertainya oleh ternafi syarat. Ternafi syarat. Itu syarat akal. Junun ni. Okay. Fa'innahu. Makanya sesungguhnya. Lam yalzam min wujudihi. Tidak lazim daripada adanya. Ya. Al-wujudu. Oleh ada. Tak mesti masuk waktu. Ada ya, adanya musabab tersebut. Sebab apa? Sebab kalau ada manik memang tak boleh buat lah. Itu maksud. Lakin, tetapi tidak berlaku itu la li dhatihi, bukan kerana zat diri sebab itu, tapi kerana dia menyertai benda lain. Bal lima dzukira, tapi tak berlaku tu kerana apa yang disebut min iqtiranil manik, daripada menyertainya manik, aw intifai syarti, atau ternafinya syarat. Walau nuzira, kalau dilihat ila zatihi, kepada zat sebab itu sendiri, la lazimahu, nescaya akan jadi lazim. La lazimahu dhalika, akan lazimlah demikian itu. Sebab itu dia letak qaid ma yalzamu min wujudihi al-wujudu li zatihi. Tu penting tu. Okay, habis. Wa amma thaniyatu, adapun yang kedua, mana jumlah yang kedua? Wa ammal jumlatu thaniyatu ay qawluhu wa yalzamu min adamihi al-adam falil ihtirazi aidan, juga kerana nak buat ihtiraz, nak buat pengecualian atau nak buat penjagaan, nak buat penjagaan an khuruji sababi syai' alladhi lahu sababun akhar. Nak buat penjagaan daripada keluarnya sebab sesuatu yang ada sebab lain. Yakhlufuhu, yang akan menyalahinya inda adamihi, ketika ketiadaannya. Yakhlufuhu bukan menyalahi, menggantinya. Lahu sababun akhar, yakhlufuhu, yang mengganti. Satu sebab, tapi ada sebab lain, yakhlufuhu, yang boleh menggantikannya ketika ketiadaan dia. Jadi sebab tu ada dua. Bila tak ada satu, hak satu lagi boleh ganti. Itu juga untuk ihtirah lah. Bila kata wa yalzamu min adamihi al-adam tu. Contoh kasyamsi, seperti matahari. Fa innaha sababun fi dhaw, dia itu sebab kepada cahaya. Ma'a anna lahu sababan akhar, padahal bagi cahaya itu ada sebab lain, wa huwa nar, iaitu api. Okey, sekarang ni cahaya tu. Apa sebab cahaya? Matahari. Matahari menyebabkan adanya cahaya. Maka matahari itu sebab. Nampak?
Bila tak ada matahari, adakah mesti tak ada cahaya? Tak mesti, kerana cahaya tu ada sebab lain, iaitu api. Tak ada matahari pun masih ada cahaya kalau ada api. Fa idzan adamati syamsu, jika ketiadaan matahari, wa wujidad daw'u, tapi didapati ada cahaya, lam yalzam min adamiha, tidak lazim daripada ketiadaan matahari itu al-adam. Tapi lakin la bin nazari li dhatihi, bukan kerana melihat kepada zat diri matahari itu. Hadza in nuzira, okey. Kenapa? Kerana ada sebab lain. Hadza in nuzira ila dhalika sabab, ini kalau dilihat, diperhatikan kepada sebab itu, bi'ainihi, dengan dirinya itu. Nampak? Okey, jadi ini semua ni dibincangkan, ini kalau dilihat kepada sebab dengan diri sebab itu. Fa in urida bi jinsis sabab. Jika dimaksudkan dengan sebab di sini, jinsus sabab, jenis sebab. As-sadiqi. Fa in urida. Fa in urida. Urida jinsus sabab. Gitulah. Fa in urida jinsus sababi, jenis sebab, as-sadiqu bil wahidi wa muta'addidi. Kalau diinginkan, dimaksudkan dengan sebab di sini ialah jenis sebab. Jenis sebab ni umumlah, yang benar pada satu ataupun banyak. Bila kata as-sabab dengan makna jenis sebab, maka satu pun sebab, banyak pun sebab juga. Kalau dimaksudkan sebab itu jinsus sebab, bi'an quti'a, dengan bahawa kita putuskan an-nazar, daripada memerhatikan, melihat kepada ansababin bi'ainihi, kepada satu sebab secara khusus, tanpa kita melihat kepada satu sebab secara khusus, kana raji'an lil ula faqat. Maka adalah kana raji'an. Kana raji'an apa ni? Kena tu molek ke tidak? Dia lari ni. Kana qaidu li dhatihi tu. Qaid li zatihi tu. Faham? Li zatihi. Maka adalah li zatihi itu kembali kepada jumlah yang pertama sahaja. Sebab jumlah kedua itu, wa yalzamu min adamihi al-adam, hak tu memang kena dah. Kalau kita muradkan dengan sebab itu, sebab al-jins, jinsus sebab, umum. Tak mesti satu sebab tertentu, tapi sebab secara umum. Maka memang lazimlah daripada tak ada sebab, memang tak ada. Nampak? Maka adalah ia itu qaid li zatihi itu raji'an lil ula, kembali kepada yang pertama sahaja faqat. Kenapa? Li anna sababa min haitsu huwa, sebab itu dari segi dia itu huwa. Dari segi dia itu sebab, ai jinsuhu, dari segi dia itu jenis sebab, wa mahiyatuhu al mutahaqqiqah, dan mahiyah yang mutahaqqiqah, yang tahakkuk, fi ayyi fardin, pada mana-mana satu, kana fi ayyi fardin kana, kalau melihat kepada dia itu mahiyah dan hakikat yang ada pada mana-mana, kana yalzamu, maka lazimlah, min adamihi, daripada ketiadaannya, al-adam. Maka lizatihi itu kembali kepada hak pertama sahaja. Kalau kita maksudkan dengan sebab itu, sebab jinsus sebab. Okey. Wa urida ala dhalika, dan didatangkan ira atas demikian itu, al-mutasawiyani, yang tasawi. Mutasawiyan maknanya yang sama. Orang datang ira, i'tiraf pula ra. Dah macam mana al-mutasawiyan? Dua benda yang sama. Kal insan wan natiq. Insan, natiq sama tak? Al-insan pun natiq, an-natiq pun insan. Ni mutasawiyah ni. Lafzani tasawayani fil mafhumi. Dua lafaz yang sama pada mafhum. Al-insan, masadaknya sama dengan natiq. Natiq masadaknya sama dengan insan. Jadi lafz mutasawiyah, dua yang sama. Wal lazim wal malzum, dan lazim dan malzum. Lazim al-malzum al-mutasawiyani, yang sama. Lazim dan malzum yang mana lazim dan malzum tu ada kait daripada kedua-dua belah pihak. Dengan arti kata lazim melazimi kat malzum,
Dan malzum juga melazimikan sebagai dia jadi lazim kepada malzum satu lagi. Nampak tak? Dia mutalaziman, berlazim-laziman kita kata. Wal lazim wal malzum al mutasawiyani, yang kedua-duanya sama. Ha. Fa innahu, kenapa? Ini yalzamu min adami ahadihima, lazim daripada adami ahadihima, tiada salah satu, adamul akhari, tak ada satu lagi. Tidakkah kita nafi insan, bila kita kata kita nafi insan, kita dengan sendiri nafikan natik. Kalau kita nafikan lazim, dengan sendiri nafikan mazum. Yalzamu min adamihi al-adam kan? Lazim daripada menafi salah satu, nafi yang satu lagi. Maka fayakunu dakhilan fi ta'rif sebab, maka jadilah dia termasuk dalam ta'rif sebab juga. Jadi gitu al-mutasawiyan dengan mutalazimah tu termasuk dengan ta'rif sebab jugalah. Sebab dia tu lazim ada salah satu, ada satu lagi, dan lazim pada tak ada satu tu tak ada satu lagi. Maka termasuklah mutasawiyan dan mutalaziman pada ta'rif sebab. Itu i'rab lain pula tu. Wa ujiba, dan dijawab. Okey, dan dijawab wa ujiba bi annahu ta'rifun bil a'ammi, bahawa ta'rif ma yalzamu min azamihi al-adam wa yalzamu min wujud itu ta'rif dengan makna yang umum, ta'rif dengan lafaz yang umum. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Nampak tak? Makna bukan betul lah. Kalau ikut takrif itu umum sangat, termasuklah mutasawiyah ataupun mutalazimah. Padahal kita tak panggil sebab. Kenapa takrifnya gitu? Jawab muhasyi kata itu takrif dengan takrif yang umum. Wa huwa jaizun indal mutaqaddimin minal manatiqah. Dan itu harus di sisi ulama-ulama mutaqaddimin daripada ahli mantiq. Pada ulama-ulama mutaqaddimin yang awal-awal dalam ilmu mantiq, dan ulama-ulama mutaqaddimin mengatakan tak ada masalah sebenarnya mentakrifkan al-had itu dengan takrif al-a'am. Okey, habis. Wasyartu. Kemudiannya syarat pula. Okey, kita berhenti situlah untuk petang ini. Wasyartu ma yalzamu min adamihi al-adam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu saja untuk petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.